Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran sains kita dengan membincangkan latihan berkaitan dengan bab yang ke-6. Setelah kita habis mempelajari bab yang ke-6 ini pada 2-3 minggu yang lepas. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan buku, masih lagi menggunakan buku aktiviti sains. Sila buka pada muka surat 104, iaitu latihan praktis intensif berformat PT3. Ya, pada muka surat 104, ya, praktis intensif berformat PT3. Jadi kita akan membincangkan soalan-soalan yang ada dalam ini dan diharapkan kita dapat menghabiskan semua soalan-soalan ini bagi membuat latihan berkaitan dengan bab yang ke-6 ini, iaitu jadual berkala. Jadi pada minggu lepas cikgu telah mengarahkan kamu untuk membuat dahulu soalan-soalan ini dalam buku aktiviti sains ini untuk latihan ini. Jadi pada minggu ini kita akan membincangkan soalan-soalan ini dan diharapkan kita dapat memahami dengan lebih lanjut apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lepas berkaitan dengan bab jadual berkala ini. Jadi yang pertama kita akan pergi kepada soalan yang pertama, bahagian A. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi zarah subatom. Soalan dia, jadual 1 di sini menunjukkan ciri-ciri bagi zarah subatom. Okey, zarah subatom yang diberikan dalam soalan ini P, Q, R. Jadi ciri dia yang pertama untuk zarah subatom ini, yang pertama negatif 1. Zarah subatom yang kedua Q, iaitu cas dia sifar, dan cas bagi zarah subatom yang ketiga adalah positif 1. Jadi kita perlu ingat apakah zarah-zarah subatom ini yang telah kita pelajari dalam tajuk ini, ya. Okey, so berdasarkan soalan ini, apakah P, Q dan R? Apakah P, Q dan R? Berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Okey, apakah jawapan dia? Zarah subatom P mempunyai cas negatif 1. Zarah subatom Q mempunyai cas sifar. Zarah subatom R mempunyai cas positif 1. Jadi, seperti mana yang kita telah pelajari, zarah subatom ini ada 3 jenis, iaitu yang pertama sekali adalah proton, yang kedua adalah neutron, dan yang ketiga adalah elektron. Okey, so inilah tiga-tiga zarah subatom yang membentuk satu atom. Jadi ketiga-tiga subatom ini, zarah subatom ini bergabung membentuk satu zarah atom. Okay. Jadi apakah ciri bagi proton, neutron dan elektron? Jadi kita perlu ingat, so jawapan dia adalah proton bercas positif, neutron neutral, elektron bercas negatif. Jadi apakah jawapan bagi soalan nombor 1 ini?
proton bercas positif. Jadi bermaksud yang bercas positif di sini positif 1 R. Jadi R ini adalah proton. Jadi kita cari di sini R adalah proton. Neutron pula tidak mempunyai cas ataupun neutral. Jadi Q adalah neutron. Manakala P bercas negatif, 1 bermaksud negatif, itu adalah elektron. Jadi bermaksud sekarang ni jawapan dia adalah C. Untuk soalan nombor 1. Jadi perlu diingat sesuatu atom, setiap satu zarah atom terbina daripada 3 subatom, iaitu proton yang bercas positif, yang kedua neutron yang tidak bercas atau neutral, dan yang ketiga adalah elektron yang bercas negatif. Okey, itu adalah ciri-ciri bagi subatom yang membentuk sesuatu atom. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Maklumat berikut berkaitan dengan bahan X. Bahan X. Okey. Terdiri 2 atau lebih elemen. Okey, elemen ini dalam bahasa Inggeris, sepatutnya dalam bahasa Melayu maksudnya adalah unsur. Okey, dia unsur. Antara berikut manakah X? Antara berikut manakah X? Okey. Dia bergabung secara kimia. Okey, bergabung secara kimia. Okey, bahan tersebut mesti terdiri daripada 2 atau lebih unsur. Itu ciri dia. Bahan X ini terdiri daripada 2 atau lebih unsur dan dia bergabung secara kimia. Jadi apakah nama bahan tersebut? Berdasarkan kepada ciri ini yang kita dah belajar, kalau dia terdiri daripada 2 atau lebih unsur, bermaksud ada 2. Yang pertama, mungkin dia adalah campuran atau dia adalah sebatian. Okey. So, campuran dan sebatian terdiri dari 2 atau lebih unsur. Namun, apa beza di antara campuran dan sebatian? Apa beza dia? Beza dia adalah pada cara dia bergabung. Campuran, gabungan unsur-unsur adalah secara fizikal sahaja, tidak melalui ikatan kimia. Manakala sebatian bergabung secara kimia. Okey, ada pergabungan secara kimia. Jadi sekarang ni antara bahan-bahan dalam jawapan yang diberikan di sini, yang manakah campuran, yang manakah sebatian? Jadi kita perlu tahu apakah contoh-contoh bahan untuk campuran, apakah contoh-contoh bahan untuk sebatian. Jadi kita tengok. Jawapan A ini adalah hidrogen. Hidrogen ni apa? Apakah apakah hidrogen ni dikategorikan dalam bahan apa? Jadi kita ada 3 jenis bahan, iaitu unsur, campuran dan sebatian. Jadi hidrogen ni adalah merupakan sejenis unsur, bahan unsur. Gula adalah sejenis apa dia? Sebatian atau campuran atau unsur. Ini kena tahu ni. Jadi gula ni adalah contoh untuk sebatian. Sebab dia terdiri daripada 2 atau lebih unsur. Mercury. Mercury ni adalah sejenis logam.
Okey. Merkuri ni sejenis logam yang satu-satunya logam yang berbentuk cecair. Jadi, kalau kita lihat kepada logam, logam adalah merupakan suatu bahan unsur, ya. Jadi itu yang kita kena tahu. Logam adalah merupakan bahan unsur. Aluminium juga sejenis logam, ya, dan dia adalah unsur, ya. Jadi semua logam adalah merupakan unsur. Jadi berdasarkan kepada pengelasan contoh-contoh jawapan di sini kepada jenis-jenis bahan, jadi kita akan dapati bahawa jawapan untuk soalan ini adalah B, ya, iaitu gula. Gula adalah merupakan sejenis bahan sebatian. Jadi jawapan dia adalah gula B. Ya, jadi kita perlu ingat semula bahawa bahan ini terdiri daripada 3. Ya. Bahan ada 3 jenis. Ya. Bahan ada 3 jenis. So, kena ingat ini. Yang pertama, unsur. Yang kedua, sebatian. Gabungan 2 atau lebih unsur secara kimia. Dan yang ketiga adalah campuran, gabungan 2 atau lebih unsur secara fizikal sahaja, tanpa sebarang gabungan secara kimia. Jadi 3 jenis bahan. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Ya, soalan nombor 3. Rajah 1. Ya, rajah 1 Rajah 1 menunjukkan kabel pada tiang elektrik. Okey, yang ni Okey, ni kabel pada tiang elektrik. Ni tiang elektrik. So ada kabel dia sini yang menyambungkan setiap tiang elektrik. Jadi soalan seterusnya, apakah ciri-ciri bahan yang digunakan untuk membuat kabel elektrik ini? Jadi untuk membuat kabel elektrik, maka bahan-bahan tertentu yang sesuai untuk mengalirkan elektrik perlu digunakan. Jadi apakah ciri-ciri bahan yang sesuai untuk digunakan bagi membuat kabel elektrik? So, jadi kita perlu ingat kabel elektrik fungsi dia untuk mengalirkan elektrik. So, dia mesti boleh alirkan arus elektrik. Ya, boleh mengalirkan arus elektrik. Okay. Jadi, apakah sifat-sifat bagi bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik? Yang pertama, mestilah sesuatu bahan yang terdiri daripada unsur logam. Ya. Okey, sekejap ya. Okey, jadi sekarang ni kalau logam, maksudnya apakah ciri-ciri logam? Sebab logam sifat dia, ciri-ciri dia boleh mengalirkan arus elektrik, boleh mengkondaksikan elektrik, boleh mengkondaksikan haba. Jadi apakah ciri-ciri logam? Adakah dia tidak reaktif? Salah. Boleh ditempa. Adakah logam boleh ditempa? Berketepatan rendah. Adakah ini ciri dia?
kekuatan regangan yang baik. Adakah ini ciri bagi logam? So, jadi kita kena ingat semula. Ya. So, A ni tidak reaktif, salah. Boleh ditempa. Okey. Logam memang boleh ditempa. Kita tengok jawapan yang lain. Berketumpatan rendah. Okey, yang ni salah sebab logam adalah mempunyai ketumpatan yang tinggi. Kekuatan regangan yang baik. Okey. Kekuatan regangan yang baik. Okey, yang ini juga adalah ciri bagi logam. Jadi, walau bagaimanapun, ciri ini tidaklah menggambarkan sesuatu bahan itu adalah logam, kerana bukan logam juga mempunyai kekuatan regangan yang baik. Jadi, bahan yang paling sesuai untuk membuat kabel ini berdasarkan jawapan di sini mestilah sesuatu yang boleh ditempa. Jadi, jawapan dia adalah B. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, apakah kaedah yang digunakan untuk mendapatkan kerosin dan juga diesel daripada minyak mentah? Apakah kaedah yang digunakan untuk mendapatkan kerosin dan diesel daripada minyak mentah? Okey, jadi apakah kaedah? Jadi kalau kita lihat kepada soalan ini, dia tanya apakah kaedah. Jadi kaedah yang digunakan dalam proses untuk mendapatkan kerosin dan diesel daripada minyak mentah adalah, jawapan dia, ini kena tahulah jawapan dia adalah penyulingan berperingkat. Jadi kita akan menggunakan kaedah penyulingan. Jadi minyak mentah yang diperolehi akan melalui proses penyulingan berperingkat di mana berdasarkan kepada takat didih yang berbeza-beza, maka bahan-bahan ini akan dihasilkan. Jadi kerosin dan diesel akan diperolehi apabila proses penyulingan berperingkat ini dilakukan. Okey, ini dia jawapan bagi soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okey, rajah 2 menunjukkan bekas minuman. Apakah ciri-ciri bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini? Ini bekas minuman. Kalau kita tengok bekas minuman, bentuk ini, jadi mungkin tidak jelas, tapi cikgu bagi tahu yang ini diperbuat daripada berdasarkan pada bentuk yang biasa dilihat di sini. Ini adalah bekas minuman plastik lah, berdasarkan kepada bentuk yang biasa dijumpai. Okey, jadi apakah ciri-ciri bahan yang digunakan untuk membuat bekas minuman plastik ini? Okey, so berdasarkan kepada jawapan yang diberikan, mesti sesuai dengan ciri plastik. Jadi, kata kita lihat di sini, boleh ditempa. B. Mengkondaksikan haba. C. Berketumpatan tinggi. D. Mulur. Okey. Jadi, yang manakah jawapan yang sesuai untuk ciri-ciri plastik? Adakah plastik boleh ditempa? Jawapannya tidak. Adakah plastik mengkondaksikan haba? Juga tidak. Adakah plastik berketumpatan tinggi? Juga tidak. Adakah plastik bersifat mulur? Okey, jawapan dia ya, ductile. Jadi ductile ni lebih kepada dia mudah pecah
Kita teruskan kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Emas boleh dijumpai di kawasan sungai. Apakah kaedah yang sesuai untuk mendapatkan emas? Jadi berdasarkan kepada keadaan emas itu sendiri di dalam sungai, maka apakah berdasarkan pada ciri-ciri emas itu sendiri yang berada di dalam sungai maksudnya di dasar sungai yang bercampur dengan pasir dan bermacam-macam bahan lain lagi. Jadi berdasarkan kepada keadaan itu, apakah cara yang paling sesuai, apakah kaedah yang paling sesuai untuk mendapatkan emas sahaja? Jadi adakah menggunakan magnet ataupun menggunakan kaedah kromatografi ataupun pengapungan ataupun kaedah pengenapan. Jadi berdasarkan kepada 4 cara atau kaedah untuk mengasingkan sesuatu bahan, maka cara yang paling sesuai berdasarkan pada sifat emas itu sendiri. Emas mempunyai ketumpatan yang tinggi. Jadi oleh sebab sifatnya yang berketumpatan tinggi, maka dia akan berada di dasar sungai. Oleh sebab itu, apabila kita mendapatkan campuran dasar sungai, iaitu pasir bercampur dengan tanah dan sebagainya, maka untuk mengasingkan emas, iaitu sejenis logam, maka cara yang paling sesuai adalah kita menggunakan kaedah pengenapan. Okey, kaedah pengenapan ini membolehkan kita mengasingkan sesuatu bahan berdasarkan kepada ketumpatannya. Jadi emas mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi berbanding dengan bahan-bahan lain sebab jisim perisi padunya adalah sangat tinggi. Jadi jawapan nombor 7 adalah D, pengenapan. Soalan nombor 8, antara berikut manakah sifat-sifat sebatian? Okey, yang manakah sifat-sifat sebatian? Yang pertama, adakah dia digabungkan secara kimia? B, tidak membentuk bahan baru. C, melalui perubahan fizik. Dan D, sifat bahan dan hasil adalah sama. Okey, yang manakah merupakan sifat-sifat sebatian? Jadi seperti yang kita telah pelajari, bahawa sebatian ni adalah gabungan dua atau lebih unsur. Sebatian ni adalah gabungan dua atau lebih unsur dan yang bergabung secara kimia, Okey. Jadi dan dia adalah merupakan bahan baru yang terbentuk daripada gabungan dua unsur yang berbeza. Jadi jawapan yang tepat untuk soalan ini adalah A. Okey, itu adalah perbincangan soalan objektif dalam praktis intensif ini. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan soalan subjektif bahagian B. Jawab semua soalan yang ada dalam ni. Okey, soalan nombor 1. Rajah berikut menunjukkan pagar rumah. Ini pagar rumah. Ini pagar rumah. Tandakan right pada ciri-ciri bahan yang digunakan untuk membuat pagar dan pangkah bagi yang tidak berkaitan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, apakah jawapannya? Okey, siapa yang sudah buat? Bagus. Jadi kita teruskan. Okey. Pagar ni, kalau kita tengok, dia pagar apa ni? Dia lebih kurang kepada pagar besi. Pagar ni mesti pagar besi. Kebanyakan pagar diperbuat daripada besi. Ataupun ada juga yang diperbuat daripada aluminium. Jadi pagar besi ataupun aluminium, dua-dua ni adalah merupakan logam. Merupakan logam. Jadi apakah ciri-ciri logam?
ciri-ciri logam adalah konduktor elektrik yang baik. Jadi, kita tanda rightkan di sini. Okey, logam boleh ditempa. Okey, betul. Semua logam boleh ditempa. Kemudian, kuat dan berkilau. Jadi, itu juga adalah ciri-ciri logam. Dan kekuatan regangan yang baik. Yang ini bukan ciri-ciri logam. Ya. Kalaulah logam ini ada regangan yang baik, seperti getah, maka ia tidak sesuai untuk digunakan bagi membuat pagar. Ya, jadi ini jawapan untuk soalan nombor 1. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Padankan campuran berikut dengan teknik pengasingan yang betul. Okey, campuran dia paku dan habuk kayu. Yang kedua, air dan juga metanol. Jadi kita kena tahu campuran dia paku dan habuk kayu. Okey, macam mana untuk kita mengasingkan antara paku dan juga habuk kayu yang telah bercampur? Ini adalah campuran. So, bila campuran, bahan campuran kita boleh asingkan dengan kaedah fizikal. Ya, jadi apakah yang sesuai? Penyulingan, pengapungan atau pemisahan menggunakan magnet. Jadi jawapan yang sesuai adalah paku diperbuat daripada besi. Jadi besi adalah merupakan bahan yang bersifat magnet. So, cara untuk mengasingkan paku daripada habuk kayu yang paling sesuai sekali adalah kita gunakan kaedah pemisahan menggunakan magnet. Air dan metanol. Okey, air dan metanol, dua-dua ni satu cecair. Yang membezakan cecair ini adalah air adalah cecair yang lebih tumpat berbanding metanol. Metanol adalah sejenis alkohol. Jadi, oleh kerana dua cecair ini mempunyai perbezaan ketumpatan, cara yang paling sesuai sekali adalah dengan menggunakan kaedah pengapungan untuk bahan-bahan yang mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey, itu jawapan dia. Okey, B. Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan pilihan jawapan yang betul. 1. Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung. Jadi, terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung. Okey, bergabung secara apa? Secara fizikal. Secara fizikal. Okey, itu jawapan yang B1. Okey, untuk B2, campuran adalah bahan yang baru yang mempunyai ciri-ciri yang dengan unsur yang membentuknya. Okey, campuran adalah bahan baru yang mempunyai ciri-ciri yang... Okey, apakah jawapan dia? Ciri-ciri yang apa? Yang berlainan. Campuran adalah bahan baru yang mempunyai ciri-ciri yang dengan unsur yang membentuknya. Okey, maaf bukan berlainan. Mempunyai sama. Jawapan dia adalah sama dengan unsur yang membentuknya. Sebab campuran ini dia hanya bercampur secara fizikal sahaja. Tidak mengalami sebarang perubahan kimia. Jadi bahan yang sama membentuk campuran. Okey, yang itu adalah merupakan perbincangan kita untuk bahagian B. Seterusnya kita tengok bahagian C pada muka surat 106. Jadi bahagian C, okey, semua tengok bahagian C. Soalan 1,
Okey, kita tengok soalan 1. Aiman pergi menyertai perkemahan di kawasan sungai. Pergi perkemahan di kawasan sungai. Dia membawa peralatan masak seperti dalam rajah 1. Okey, peralatan masak dia yang ni apa ni? Kemudian B. Okey. Jadi A ni adalah periuk. Betul? Periuk. Ini adalah periuk. Okey. B adalah senduk. Okey. Soalan dia, A1 peralatan masak manakah merupakan logam? Berikan alasan anda. Okey, apa jawapan di sini? Yang manakah satu diperbuat daripada logam? Jadi antara A dengan B ni, logam mestilah suatu yang boleh mengkondaksikan haba. Jadi dengan cepatnya sesuatu bahan makanan itu boleh dimasak. Jadi jawapan dia adalah A. Kerana berikan alasan anda kerana logam boleh mengkondaksikan haba. Okey, itu jawapan dia. Logam boleh mengkondaksikan haba. Okey, soalan seterusnya, peralatan manakah merupakan bukan logam? Berikan alasan anda. Jadi, jawapan dia adalah, kena guna pen merah. Okey, jawapan dia adalah B, kerana ia tidak mengkondaksikan haba. Okey, itu jawapan dia. Yang ketiga, nyatakan sifat lain bagi peralatan A. Okey. Jadi apakah ciri lain bagi sesuatu logam? Selain boleh mengkondaksikan haba, kita boleh tulis macam-macam lah ya. Okey, kita boleh letak boleh kondaksikan elektrik. Boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, seterusnya, Aiman mendapati beras yang ingin dimasak dipenuhi dengan kumbang. Cadangkan cara untuk mengasingkan beras daripada kumbang. Kumbang ini, kumbang yang kecil, anak-anak kumbang yang ada di dalam beras tersebut. Jadi macam mana untuk mengasingkan beras daripada kumbang? Caranya adalah dengan, bagaimana cara dia? Melakukan proses apa? Cadangkan cara untuk mengasingkan beras daripada kumbang. Okey, apakah cara yang sesuai? Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok antara beras dan juga kumbang, yang mana lebih tumpat?
kita akan dapati bahawa beras lebih tumpat berbanding kumbang. Jadi apabila sesuatu bahan itu mempunyai perbezaan dari segi ketumpatan, kita boleh asingkan dia dengan cara kita masukkan beras ini yang bercampur dengan kumbang ke dalam air. Kemudian kita biarkan seketika dan kita akan dapati bahawa kumbang yang kurang tumpat ini, dia akan timbul. Dia akan timbul di permukaan air. Jadi itu cara dia. Jadi kita boleh asingkan kumbang tersebut daripada beras. Jadi kaedah dia, okey, kamu boleh tulis di sini, masukkan campuran beras dan kumbang itu ke dalam air, biarkan seketika. Kemudian kumbang yang kurang tumpat akan terapung di permukaan air dan boleh diasingkan. Jadi nama kaedah ini adalah kaedah pengapungan. Kaedah pengapungan. Okey, C. Seterusnya. Aiman terpangkat dalam hutan dan kehabisan bekalan air. Dia bercadang untuk menggunakan air sungai. Bina penapis air menggunakan beg plastik. Bina penapis air menggunakan beg plastik, batu kecil, pasir dan tali untuk kelangsungan hidup. Lakarkan penapis air yang boleh dibina oleh Aiman. Okey, jadi sekarang ni Aiman ingin mendapatkan bekalan air daripada sungai. Jadi bagaimana diberikan di sini diberikan beg plastik, batu kecil, pasir dan tali. Jadi bagaimanakah air sungai itu perlu ditapis sebelum boleh diminum. Jadi air sungai kita perlu tapis terlebih dahulu sebab mengandungi pelbagai jenis campuran bahan-bahan yang boleh memudaratkan. Oleh sebab itu ia perlu ditapis terlebih dahulu. Jadi cara untuk menapis ataupun membersihkan air sungai ini adalah dengan kita tapiskan dia melalui suatu beg plastik yang mengandungi batu kecil dan pasir. So, ini dapat mengasingkan bahan-bahan kasar yang berada di dalam air sungai. Jadi, akan dapat air sungai yang lebih bersih. Jadi, boleh dilukiskan di sini. Beg plastik tersebut. Kita ada beg plastik. Kemudian kita letakkan pasir di sini dan batu-batu. Okey, so apa cara seterusnya? Okey, jadi kita masukkan air sungai sini, air sungai. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Tebuk beberapa lubang di bahagian bawah plastik dan air akan mengalir daripada bawah plastik ini setelah melalui pasir dan juga batu-batu kecil ini, dan air yang terhasil ini adalah air tapis. Okey, jadi itu cara dia secara mudah untuk mendapatkan bekalan air yang lebih bersih. Jelaskan bagaimana ia boleh berfungsi. Okey, jadi cikgu dah terangkan tadi bagaimana ia boleh berfungsi. Air sungai yang mengalir melalui pasir dan juga batu-batu kecil itu akan ditapis. Di mana air yang mempunyai saiz molekul yang lebih kecil akan dapat melalui ruang-ruang di antara batu kecil dan juga pasir, manakala bahan-bahan selain air yang lebih besar saiznya akan tersangkut pada pasir dan juga batu-batu kecil ini. Ini membolehkan kita memperolehi air sahaja berbanding bahan-bahan yang lain. Itu cara bagaimana ia boleh berfungsi.
Okey, seterusnya soalan yang terakhir D. Aiman berpendapat air sungai merupakan suatu campuran. Wajarkan pendapat Aiman. Okay, adakah pendapat Aiman itu benar? Air merupakan suatu campuran. Okey, jawapan dia ya. Ya. Air merupakan suatu campuran. Suatu campuran kerana ia boleh diasingkan secara fizikal. Ya. Okey, jadi itulah jawapan untuk perbincangan soalan praktis intensif pada muka surat 104 hingga 106 dalam buku Aktiviti Sains, dan diharapkan kamu dapat menuliskan jawapan ini dalam buku kamu dan pastikan kamu memahami apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberi manfaat dan ilmu kepada kamu dan dapat memahami dan dapat digunakan ilmu pengetahuan ini sebaik mungkin. Jadi itu saja untuk kali ini, dan pada minggu depan kita akan sambung perbincangan subjek sains kita dalam bab yang ketujuh. Sekian, terima kasih.